Okey. So kita sambung dengan soalan nombor 13. So kalau kita lihat pandangan atas di sini ada jarak dengan SG serta gambar. So maksudnya nanti awak punya lukisan ni akan berada di dalam sedikit. Sebelum ni soalan nombor 7 sehingga soalan nombor 12 semuanya dia bersentuhan dengan SG. Maksudnya semua titik pada pandangan atas ni perlu dipindahkan ke sata gambar. Ke sinilah. Okey. Titik stesen pula berada di sebelah kiri bawah ni. Ni kedudukan mata awak. Okey. Right. So kita cuba lukis dengan cepat sikit sebab video sebelum ni tu punya lama nak ambil masa untuk buat Alright. So kita teruskan dengan titik lenyap. So titik lenyap ni macam mana nak cari? Kalau pakai board lagi senang. So kalau pakai ni terpaksa lah selari-selari macam ni lah. Okay. So itu titik lenyap awak, TL. Okay. Nak buat pandangan hadapan dulu, nak buat garisan garisan penglihatan dulu tu terpulang. So kalau nak buat garisan penglihatan dulu, okay, so kita buat garisan penglihatan dulu. Semua ni kita pergi ke titik lenyap tapi sampai SG saja. Lebih sikit pun tak apa, biar dia bersilang pada sata gambar tu. Semua titik Soalan masih sama, butiran terlindung tidak perlu dilukis, tapi kita buat sama titik lah. So, saya tekan sikit lah sebab saya tengok video yang soalan 12 tu macam tak apa jelas. Tapi saya dah tunjuk dekat YouTube tu, cubalah. Yang soalan 12 tu saya tak buat kat YouTube sebab lambat sangat lah. Nak buat video lambat, nak save dia pun lambat, nak buat YouTube pun lambat. Semuanya lambat. Endingnya dah habis waktu PDPR baru selesai. Okay. So semua titik telah dipindahkan. So titik ni pindah bawah, titik ni pindah bawah. Okay. So kita siapkan dulu dia punya pandangan hadapan. So sekarang ni lihat pandangan hadapan awak sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Ni sisi. Okay. Sesuai dengan titik stesen. Kalau titik stesen sebelah kiri, pandangan hadapan awak sebelah kanan. Kalau titik stesen sebelah kanan, pandangan hadapan sebelah kiri. Maksudnya pandangan sisi ni tengok dari sini lah. Pandangan hadapan ni tengok dari sini lah. Okay, so kita buat pandangan hadapan dia. So semua titik tu kita unjurkan ke bawah. Saya ambil tengah ni. Ada banyak kaedah, so jangan takut lah. Tak semestinya kaedah yang saya tunjuk ni betul ke ataupun lebih mudah. Kadang-kadang ada dekat video-video lain tu dia tunjuk kaedah yang lebih mudah. Saya kongsikan saja mana yang saya rasa sesuai lah. Okay. So semua ni garisan tinggi. Nanti standby ni pun kita kena buat juga. Okay. Nak buat terus pun tak apa sebab dah terlanjur awak dah buat garisan-garisan ini kan. Okay, standby line ni ataupun garisan tinggi ni kena wayar pula. Cubalah perspektif satu titik dengan dua titik ni, saya harap kita boleh selesaikan sebelum bersemuka nanti. Bila dah bersemuka nanti kita boleh masuk bab pengorakan pula. Katalah tak jumpa-jumpa juga, tak apa, melukis je pun.
subjek lain tu yang awak perlu beri tumpuan lebih. Lim Ziyan dengan Bun Wishun je kena lebih sikit lah, sebab tak tertinggal kan, form 4 tak belajar kan. Okay, so ada banyak garisan kat sini, macam-macam garisan ada. Kita concentrate lah satu persatu. Okay, so sekarang ni kita cuba buat pandangan hadapan ni. Ni pandangan hadapan sebelah kanan, kita buat dekat sini. So kita gunakan garisan tinggi dia. Okay, kita tahu ni sebelah kanan sekali kan. Kanan sekali lah, situ pun boleh. Tak nak buat garisan panjang-panjang, nak buat pendek-pendek kan. Buat je. Okay, so itu dia punya rupa pandangan hadapan awak. Tapi ingat, semua ni tidak berada di depan. Maksudnya dia tak bersentuhan dengan GB, garisan bumi sebab pandangan atas awak ni tidak bersentuhan dengan SG. Maksudnya dia ke dalam. So semua titik ni ke dalam. Okay, so saya buat je ikut titik-titik tu. Standby dulu, cari titik dia mana kedudukan yang sama. Maksudnya titik di sini sama di sini. Titik yang kedua ni pun cari juga. Semua pergi TL. Mana yang bawah dia? Bawah dia Jangan silap lah. Tapi silap pun tak apa, ni pakai pensil, boleh padam. Mana yang kedua? Pensel kena tajam lah, jangan tak tajam. Tak tajam, beza 1 mm nanti pun dah pedih lah nanti. Ini sudah. Okey, yang ni tak payah. Okey, so untuk gambar ini khas ni, so bahagian titik yang paling belakang ni, sebelah kanan ni pun kena unjurkan juga sebab dia bukannya berada di situ, dia berada kat belakang. Okey, so titik-titik ni kita dah buat unjuran ke titik lenyap. Okay, sekarang ni kita nak tahu kedudukan dia, kedudukan sebenar. So, saya guna pen biru dululah Okay, so sekarang ni katalah kita nak ambil titik mana? Bawah sekali. Bawah sekali lah. Okay, titik yang berada di bawah sekali ni. Okay, so kalau katalah awak label ni sebagai 1, so ini 1. Sekejap, ada orang telefon pula. Hello? Okay, so kita pilih titik yang nombor 1. So saya ingatkan semula titik 1 ni kemungkinan ada 2 titik, 1 atas, 1 bawah kemungkinan. Tapi itu pulang lah, kalau awak kata label tu 1 di bawah, so 1 lah di bawah dulu, tak ada masalah lah. Tapi sebaiknya kita terus label 1 dan 2. So kat sini pun ada 2. Nampak tuh. Okey. So pada pandangan atas ni, so 2 di atas, 1 bawah. So 2, 1. Sebelah tak apa, ni sebab ruang kecil 2, 1. So titik tu di mana? So di sini. Ini titik 1, ini titik 2. Okey.
Satu lagi titik di atas ni tak mungkin lah. Sebab 1, 2, 3 dia tak mungkin sebaris. Sebab sini adalah permukaan lain. Okay. So, ini ada kemungkinan di sebelah dalam. Kita boleh lihat pada pandangan sisi. So, kita lihat, oh, dia sebelah dalam. So, satu awak, bila kita lihat pada pandangan sisi, berada di sini. Dan juga di sini. Tetapi dia ada satu titik lagi di depan. Di depan ni ada titik. So 1 dan 2 ni sebenarnya di belakang. Tu kalau nak penuh lah. Sebab tu sisi ni kalau nak guna kemudian tak apa. Okay. Kalau dah confuse baru tengok sisi. So kita guna pandangan hadapan dulu. So untuk titik 1 dengan 2, garisan unjuran telah selesai. Tapi ingat 1 dan 2 ikut garisan ini. So 1 di mana? Kita tertinggal satu lagi garisan unjuran di situ. So ini untuk 2. Okay. So di sini adalah titik 2. Di sini adalah titik 1. So dia kat dalam sikit. 1, 2. Okay. Alright. So kalau kita tengok ataupun yang awak faham daripada video-video yang saya tunjuk tu, okay, hari ni saya tunjukkan ikut betul lah video tu macam soalan nombor 12 sebelum ni saya saja je lukis ikut suka hati. Sebab awak pun dah tengok video dia kan. So kita akan lukis permukaan hadapan ni dulu. Permukaan demi permukaan. Okay, kita ada 1, 2. Ada 2 kat sini kan. Tapi 2 ni, yang ni sebenarnya dia condong. Ni dia condong ke dalam. So kita lukis yang ini. So titik 1 dan titik 2 dah tahu. So saya teruskan dengan titik 3, 4, 5 dan juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cuba cari di mana kedudukan dia. So di sini 3. Okay. 4 pun di sini. Tak apa, kita ikut je. 5. Kita ikut. Okey. Tetapi kalau kita kena faham, 6 tu bukan sebelah kanan. 6 tu di bawah 5. So 5 atas, 6 bawah. Sini ada 7. Ada 8. 7, 8. Kalau nak label 7, label lah 7. Sebab kita daripada bawah kan. 7. Ada 8. 8. Itu 8. Okey, tapi tu biar dululah. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So 2 dengan 3 horizontal. So kita lihat 3 turun ke bawah ni. Kita tak tahu di mana sebenarnya. Tak tahu dekat mana kedudukan dia tu. Okey. Dan horizontal. Kalau awak lihat garisan dekat sini, di sini ada berlaku kesilapan. Sebab kalau kita sambung 3 dengan 4 ni, 2 dengan 3 ni dia tak sebaris ataupun tak horizontal. So kita betulkan sikit garisan ni. Okey. So di atas sikit. Kita betulkan garisan tu. Sebab sepatutnya dia horizontal. So ini awak punya 3. So saya gunakan warna biru. Saya ingat pak. Okey. So itu adalah you punya 3. 2, 3 dah dapat. Ini pun saya guna biru lah sebab nak bagi awak nampak kan. Jangan pakai pen pula Ini untuk mengajar saja. Okey. 3 ni dia akan condong dengan 4. Itu yang payah sikit. Tapi kita tahu 4 tu di mana pada asalnya. Di mana kedudukan 4. So kita lihat garisan unjuran kita ni tadi tak cukup. Kita dah pergi sini. Di sini kita tak buat. Ada satu garisan unjuran ni tak buat. Kita buat garisan unjuran ni pula. Ni datang daripada mana? Ni tak ada. Okey. Sebab tu hati-hatilah sebab tu buat unjuran tu.
Ni saya tunjuk je, main buat je, lepas tu kita tengok mana yang salah. 2, 3, sini tak ada, bawah dia 4. So di sini ada 4. Tapi bukan di situ kedudukan 4. So kita kena unjurkan ke belakang. Garisan-garisan ni salah tak apa. Biarkan je, tak ada masalah. Okay, kita just lihat mana 4. So di sini 4, tapi sebenarnya 4 turun ikut garisan ini. So di sini adalah you punya titik 4. And then sambung. Lima horizontal. So kita tengok dulu mana 5. So ini 5 kan, ini 4, ini 5, tapi 5 di belakang sekali. Okey, dah bersilang pun. So kita lihat tepat atau tidak. Okey, tepatlah 5 ni. So di sini 5. Nak buat titik ke, nak buat pangkah ke, ikut awak sebenarnya, tak ada masalah pun. Dan 5 ni, ingat di sini 5, 6. So di sini pun ada 5, bawah ni 6. Tapi remember, dia tidak berada di bawah sekali. So titik 6 ni juga jangan lupa perlu garisan unjuran ke TL. 6 yang bawah ni 6 yang asal ini 6, sini 6 Okey, so di situlah awak punya 6. Ini 6. And then garis. Dan untuk ketepatan 1 dengan 6 ni sepatutnya sebaris. Patutnya dapatlah sebaris. Sebab kita memang lukis 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia satu permukaan tutup. So dia dah ke dalam sikit. Awalnya di depan ni, awalnya depan ni 2 masuk dalam, 3 masuk dalam, 4 masuk dalam, 5 masuk dalam, 6 masuk dalam, 1 masuk dalam. Sebab dia tak bersentuhan pada sata gambar. Okey. Next, segi 4 pula. Okey, katalah segi 4 ni saya label sebagai 87 sudah. 9, 10. So kita kena faham benda ni kita lukis ke dalam. So maksudnya permukaan tu ke dalam. Okey. So 9 ni di sini, 10 di sini. 9 dan 10 ni satu permukaan yang atas. Paling atas. Okey. So bawah dia pun ada juga titik. 9/11. 9. Belakang 2 ada 11. 10 katalah slash dengan 12. Belakang 3 ni ada 12. Okey. Tak apa. Ikut dululah. Nak faham ni bukan yang senang, kan? 5-6 kali lukis tengok pandai. Okey, 9 yang asal. Okey, 9 yang asal di sini pindah ke dalam. So ini adalah you punya 9. 11 di bawah 9. 11 di bawah 9. 11 ni di bawah 9. Di belakang 2. So di sini adalah 11. Okey, sekali lagi nombor 10. 10 asalnya di sini. Kita lihat mana garisan 10. Kan dah hilang. Ni. So ini 10. Dan sepatutnya awak akan dapat horizontal. Patutnya lah. Okey, ini 10. Belakang dia, bawah 10 ada 12. Terus sini 12. Okey. Dan kita lihat garisan 3 belakang 12. 3 belakang 12. 2 belakang 11.
2, belakang 11. So itu yang kita sambung. Dia pakai pen ni nak accurate payahnya lah. Sebab itu pensel jangan tebal sangat. Sembilan, 11, 10, 12. Lepas tu 11, 12, 10, 9. Okay. So 10, 9 dah selesai dah. Right. Okay, sekarang kalau lihat dekat sini ada permukaan condong. Bila satu garisan condong, sini patutnya condong. Okay. Dia mesti ada double line kan. Sini satu, sini satu. Okay, tak apalah. Kita cari dulu 4 untuk mudah lah 4 belakang dia ada titik lain. So katalah di sini 13. 4 belakang dia ada 13. 13. Okay. 13 ni ada satu titik lagi kat belakang. Atas dia, sorry. Atas dia. Katalah 14. 14. So 14 slash 13. So 14 bawah ada 13. 4 belakang ada 13. Okay. So kita lihat 13 kat mana? Tiga belas kat situ. Tinggal sambung je. Jangan takutlah nak sambung kan. Nak faham pun lambat sebenarnya. Ni nanti awak akan dapat sendiri. Dia akan automatik dapat. Macam naik basikal lah. Sekali you dah belajar naik basikal, selagi itulah pandai. Okey, 14. Awak tengok 14 Daripada 12 pergi 14, bukan 3. 3 ni titiknya di depan. So 12 ni akan pergi ke 14. And then kita lihat dia horizontal. Horizontal. So mana 14? Di sini 14. So di situ kita buat satu segitiga. Okay. So dah siap lah segitiga ni. So belakang dia patut ada segitiga lagi. Tapi apalah, biar lalu. Okay. Kemudian satu lagi permukaan 5 pergi 8. So ingat 5 pergi 8 ni condong. 5 pergi 8 condong. Okay. Asalnya 8 di mana? 8 di sini. Okay. Tengok 8 di mana? 8 di sini. Okay. 8 di sini telah dipindahkan ke belakang. So di sini 8 awak. Ini 8. 9. Tak buat lagi kan? Okay. So 9 di sini. 9 pula. Salah. 7 sorry. So ini 7. Ini 7. So 7 pindah ke belakang. 7 berada di bawah 8. So ini 7. Okay. Untuk permukaan seperti ni, awak mesti cari titik dulu. Sebab dia condong. Sama macam kita cari titik 13 tadi, sorry. Garisan 12, 13. Cari titik dulu baru boleh sambung. So 8 dengan 5 ni sambung. 6, 7 juga sambung. 8, 7 sambung. Okey, itulah permukaan yang condong ke dalam. Walaupun nampak dia macam pendek, sebab perspektif, so dia akan nampak panjang ke belakang. Okey. Alright. So pandangan hadapan dah selesai. Segi 4 atas ni dah dapat. Bentuk pelik sikit ni dah dapat. Segi 3, segi 4 ni pun dah selesai. So tugas kita sekarang ni adalah untuk sambung. Okey.
Cuma kena hati-hati seperti soal nombor 12 tadi, ada hidden line kat sini. Nombor 12 tu ada silap kan. So dekat sini ada hidden line. So hidden line ni berada di belakang. Kalau kita lihat tak mungkin daripada 4. So kemungkinan besar adalah daripada 13. Okay. Right. So untuk seterusnya kita akan guna pandangan atas pula. So bahagian yang hidden line ni katalah susah, biar dulu, tak apa. Kita pergi pandangan atas. So pandangan atas, ini dah selesai, ini dah selesai, ini belum. Okay. So di sini selepas nombor 14 ni ada satu titik kat belakang lagi. Kan? 14 ada satu kat belakang lagi. 14 ada satu kat belakang lagi. Tak apalah, kita selesaikan bentuk yang mudah dulu. So bentuk 8 9 ni segi 4. So kita dah sampai 14 tadi. So katalah ini 15, ini 16. So 16 tertinggal garisan penglihatan. Tak apa, buat. Bukan salah maksudnya tertinggal tu, tak apa. Sebab kadang-kadang ada guna. Okey. Dan di sini kita lihat 16, 14, 13 ni bertindih. So tak apalah, ikutlah garisan tu. Kan? Ikutlah garisan tu. 16, 14, 15 bertindih. So ikut. Kalau awak dapat double line, tak apalah. 16 ni garisan lain lah. Tapi 16 pindah di sini. So sepanjang garisan ni adalah 16. 16 tu berada di belakang 10. So kita tengok 16, 16 belakang 10. So di sini. So ini 16 awak. 15 tak payah cari sebenarnya, sebab awak tahu 15 tu horizontal. So kita just tinggal garis sahaja. So itu dia punya 15. Sambung 10 16. Sambung 9 15. Okay, ni nak kena tepat sikit ni. Okay, mata awak tu kena tegak lah. Okay, dah selesai dah segi 4 yang atas ni. Okay, untuk segi 4 satu lagi, tambah lagi 17 di sini. Okay, so di belakang apa? Di belakang 14. Tapi kalau awak lihat dekat sini, bawah 16 ni kosong. Dia sepatutnya ada satu titik lagi. Okay, 15 ni pun ada, tapi tak perlulah sebab tak nampak. 16 ni awak boleh letak 18. Berada di bawah. Di belakang 12 ni 10, belakang ni 16, 12, belakang ni 18. Supaya tak tergantung kan dengan lukisan awak tu. So biar dia tertutup cantik. So sampai bawah. So di situlah awak punya 18. Baru ditutup. Okey, pandangan sisi tengok ada segi 4 kan. Segi 4 yang atas, sorry. So pada pandangan sisi segi 4 ni yang kita nak cari ni. Okey, tapi kita selesaikan dulu pada pandangan atas. 18 horizontal. So titik 17 ni sebenarnya lebih rendah. Dia turun ke bawah, bukannya berada di atas. So di bawah. 17. So sepanjang garisan ini 17. Dan kalau awak lihat di sini ni horizontal ni, sepatutnya memang betul-betul tepat horizontal. So itulah 17 di belakang 14. Okay, so segi 4 ni pun dah selesai. Segi 4 dua-dua ni tak mungkin berada pada ketinggian yang sama. Dia mesti satu tinggi, satu rendah. Sebab ada garisan. Baik itu lama-lama you akan faham lah. Mungkin awal-awal ni macam confuse, kenapa tinggi rendah, mana satu tinggi, mana satu rendah. Semuanya bergantung kepada pandangan hadapan dan pandangan sisi. Boleh lihat, ini tinggi, ini rendah. Okay, sama juga 17 akan ada satu titik di bawahnya. Kenapa? Sebab 14, 13. So di belakang 13 ni mesti ada satu titik lagi.
Lepas tu titik ni tak payah cari. Kalau kita nak label, ini 19. Kita tahu di sini 19. Kalau kita cari satu-satu titik tu, dia lambat. Kalau awak dah tahu, memang itulah bentuk dia, segi 4. Tinggal sambung saja. Okey, dah selesai dah. 19 dah dapat. Sebab tu tak semestinya label semua. Mana yang penting label lah. Mana yang tak penting tak payah. So sekarang ni, selepas awak dapat 19, kita mesti tahu bahawa 19 yang sambung dengan 8. Bukannya 17. 17 ni atas. So 19 akan sambung dengan 8. So permukaan 1, 2, 3, 4, 5. Daripada pandangan atas dah selesai. Segitiga ni yang menyusahkan kita. Tapi sebab soalan 12 awak dah buat, hidden line di sini. So kita tahu titik yang kita label ni sebagai 20 ni hanya ada satu titik saja. Dia tak ada titik atas bawah. 20 ni berada di bawah sekali. Maksudnya 7 di sini belakang dia ada 20. 8 tak ada sebab 8 dia akan turun pergi 20. Okay, kita lihat 20 sepanjang ini garisan 20. 20 berada di belakang 7, bukannya 8. So di sinilah 20 awak. So garisan tersembunyi yang awak nampak daripada pandangan hadapan ni adalah garisan 19 pergi 20. 7 pergi 20 of course ada garisan. Dan jangan lupa juga pada pandangan sisi ni 8 pergi 20 pun ada garisan. Okay. So itulah gambar dia sebenarnya. Alright. Cuba nombor 13. Dah habis lah perspektif satu poin ni Alright. Jumpa lagi.